Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Hari ini Isnin 17 Jumadal Ula 1444 bersamaan dengan 12/2022. Ayat ini kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hasyri, surah yang ke-59, juzuk yang ke-28. Ini adalah merupakan siri yang ke-8. Siri yang ke-8 dalam tafsir suratul Hasyri dan merupakan siri yang terakhir bagi surah ini. Jadi surah dia, juzuk yang belakang-belakang ini dia pendek-pendek ya surah dia. Ada kalanya kalau surah Makkiyah ayat pun pendek. Jadi ayat kita ni Madani panjang, tapi surahnya pendek, 24 ayat sahaja. Tapi kalau kita nak tafsir dia, boleh panjang, boleh pendek. Kita ambil cara yang sederhana lah. Perbincangan kita dalam ayat 22, 23 dan 24 ini, iaitulah Allah Ta'ala memuji zatnya yang maha mulia dengan menyebut beberapa nama asma'uhu al-husna, nama-namanya yang maha indah, untuk kita hayati, untuk kita mengenali Allah Azza wa Jalla. Sebab cara kita nak kenal Allah melalui 3 cara. Kita nak kenal Allah melalui 3 cara. Yang pertama, kita kenal nama dia, nama Allah. Tak kenal maka tak cinta. Yang kedua, kita kenal Allah melalui sifat-sifatnya yang maha tinggi. Yang ketiga, kita kenal Allah melalui makhluk-makhluk yang diciptakannya. Itu je yang kita boleh kenal. Macam mana kita nak kenal zat Allah? Maka itu di luar kotak, di luar kemampuan makhluk untuk berfikir tentangnya. Baik, para jemaah sekalian, kita mula dengan baca 3 ayat terakhir ini. Ayat inilah yang dikatakan mempunyai beberapa kelebihan yang telah kita baca di awal muqaddimah surah dulu. Walaupun riwayatnya, hadisnya tidak sahih, dhaif, tetapi ada disebut tentang kelebihannya. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1230. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir
lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Balik kita kepada ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tuhan yang berhak disembah, berhak dipuja. La ma'buda bihaqqin, kecuali Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal saja. Hak lain itu orang kata Tuhan juga, sembahan itu hak tak jadi kerja belaka tu. Siapa dia Allah? Tengok Allah Ta'ala perkenalkan dia alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib, yang tersembunyi, dan perkara yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim, dialah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kita tengok kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah dulu, apa bincang surah ini dalam muqaddimah dia ni. Lamma takarrara fi hadhihi surah, dalam surah ni, suratul Hasyr yang 24 ayat ni saja, tanda pelajar ni fakta. Zikrusmillahi wa dhamairihi wa sifatihi, nama Allah dan dhamir-dhamirnya, huwa tu dhamir tu, dan sifat-sifatnya arba'ina marratan, 40 kali. Dalam ayat ni saja ada 40 kali disebut nama Allah dan dhamir dan sifat. 40 kali. Minha, daripada 40 itu, arba'un wa ishruna bi dzikrismil jalalah, ada 24 kali disebut nama Allah. Allah 24 kali. Dan 16 kali disebut nama dhamir az-zahir, dhamir dia tu. Dan ataupun sifat-sifat dia yang maha tinggi. Maka surah ini, suratul Hasyr ini, mengandungi dalil-dalil yang menunjukkan kepada keagungan kuasa Allah, kudrat Allah Ta'ala, dan keindahan penciptaannya dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Maka itu di antara munasabah ayat tentang ayat-ayat yang kita baca ini banyak mengandungi nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Jadi dalam nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala itu mukhtalifut ta'alluq, berbeza-beza cara kita nak pegang dengan dia tu. Wal athar, dan juga kesan dia. Sebab tu dia berbeza. Bila orang ni lemah, kita ada ayat Al-Azizul Jabbar, Allah yang maha gagah perkasa, kita kuat. Bila orang ni kuat sangat, gedebel sangat, berani sangat buat maksiat, Allah Ta'ala tu Al-Muhaimin, dia mengawas, tahu belaka. Bila orang ni terjebak dengan maksiat, dia dah menyesal, kita balik kepada Ar-Rahmanur Rahim, Allah Ta'ala yang pemurah lagi mengasihani, makna kasihan belah dia kepada hamba dia. Jadi setiap ayat tu, setiap nama, setiap sifat Allah Ta'ala ada ta'alluq yang sesuai dengan semua keadaan. Semua keadaan itu sesuai. Jadi kita kena tengok. Bila kita nak berdoa, kita tengok tempat lah. Kita nak lawan musuh, kita kata Ya Jabbar, Ya Qahar. Bila kita nak bertaubat, Ya Ghaffar, Ya Maha Tuhan, Maha Pengasih, Ya Rahim. Jadi setiap tempat, setiap orang ada keperluan.
Setiap tajuk ada dia punya kandungannya. Itu dia panggil indahnya nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Kita pergi lalu ikut tafsir dulu. Huwallahu allazi la ilaha illahu ay huwallahu allazi la ma'buda bihaqqin illahu wahdahu subhanah. Allah Ta'ala yang maha esa, yang berhak dipuja dan disembah. Tidak ada Tuhan yang esa, yang tunggal, tidak ada Tuhan yang benar-benar lain daripada Allah Ta'ala. Semua benda yang disembah lain daripada Allah batilun. Batilun, tak jadi apa belaka. Siapa dia Allah? Alimul ghaibi wasyahadah. Ai al-alim bi kulli syai'. Allah Ta'ala yang sifat dia mengetahui segala perkara, Tuhan tahu belaka. Sawa'um ma yaghibu an khalqihi aw ma yushahidunahu. Benda yang tersembunyi yang kita tak nampak ataupun kita nampak depan mata kita, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah Ta'ala saja yang mengetahui perkara gaib, tak ada siapa tahu. Kemudian detail lah. Ya'lam ma fil barri wal bahri. Hak dalam laut, atas darat, semua Tuhan tahu. Tak ada daun yang gugur kecuali Allah Ta'ala tahu. Biji-biji dalam tanah tahu. Yang semuanya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Tanda suratul An'am ayat 59. Kemudian Allah perkenalkan dia Huwar Rahmanur Rahim. Allah lah yang amat pemurah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, amat mengasihani. Ar-Rahman ay zur rahmatil wasi'atil azimati. Tuhan yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Allah kata apa? Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat aku itu meliputi semua perkara. Semua benda. Yang kafir ke, yang beriman ke, yang taat ke, yang deraka ke, semuanya dapat makan belaka. Itu dia panggil Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman, nama yang menunjukkan kepada sifat Allah Ta'ala bersifat dengan rahmat. Jadi semua orang dapat belaka rahmat. Hayawan boleh makan. Hak kafir, betul-betul lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal kita kata. Boleh makan tak? Sedap makan Abu Jahal. Mendiang Fir'aun boleh makan? Mana tak boleh makan orang raja besar. Maknanya Ar-Rahman dia boleh pergi semua. Tetapi Ar-Rahim, yang Rahim Allah Ta'ala bergantung dengan yang dirahmati. Siapa dia? Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baik. Ini kata Al-Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi, Ar-Rahman zur rahmati syamilati. Rahmat mengandungi rahmat yang meliputi semua, rezekinya, kedudukannya. Kafir mukmin boleh berlaku. Tapi Ar-Rahim khassum bil mukminin. Nah, kata sifat Rahim, sifat kasihan belas, menyayangi orang mukmin saja. Ada yang kata untuk orang mukmin di akhirat sifat dia Ar-Rahim, Ar-Rahim. Baiklah, kalau kita nak baca semua panjang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Ta'ala bagi rahmat ni 100 juzuk. Rahmat ada banyak mana? 100 juzuk.
fa amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Allah Ta'ala simpan di sisi dia 99. Diturunkan ke bumi ini satu juzuk saja, 1/100. Karena itulah kita tengok adanya kasih sayang di antara kita. Hayawan pun tak pijak anak dia. Jangan main. Kalau nak kena patuk ke ayam, pergi ya tengok. Pergi kosek anak ayam lah. Nah, marah, mak dia mari lalu. Marah. Tengok ni orang buat, tak tahu dia rakam di mana gambar. Burung duduk telur. Berdoza lalu. Tak lari. Maknanya rela mati dia dengan. Itu dia panggil. Allah kata, satu rahmat aku turun. Sudah berkasih sayang di antara sama-sama makhluk. Allahu Akbar. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada peluang untuk kita walaupun berdosa, kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas, 99 di akhirat, untuk memberi keampunan kepada kita. Hadal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Ayat yang kedua, huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Malik, yang menguasai sekalian alam. Itu dia. Al-Malikul Haq, pemilik sebenar alam ini, pemilik bagi semua perkara. Allahu Akbar. Al-Kamilut Tasarruf, yang mutlak dia punya kuasa untuk apa saja yang dia nak atas dunia ini. Dia nak beri, dia tak nak bagi, itu hak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana huraian ini kepada dengan ayat surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah Ta'ala adalah pemilik mutlak. Dia beri kuasa kepada siapa dia nak, siapa tak nak. Jadi kita tak usah duduk sibuk lah nak kata apa. Kuasa ni Tuhan bagi pinjam kepada penguasa-penguasa atas dunia. Ada yang saleh, ada yang taleh, ada yang zalim, ada yang baik, ada yang mukmin, ada yang kafir. Jadi ada berlaku atas dunia ni penguasa. Apa lagi sifat Allah? Al-Quddus. Al-Quddus makna Allah Ta'ala yang maha suci. Ai al-muttasifu bit-tuhri tam, suci yang mutlak. An-nazahatil balighah, yang murni, semurninya, maknanya tidak ada sebarang kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Tak ada. Kata Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW apabila selesai solat witir malam, dia baca zikir ni. Kita berlalu baca kan? Subhanal Malikil Quddus. 3 kali ulang. Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga panjang sikit. Subhanal Malikil Quddus. 3 kali. Ada riwayat kata tambahan Rabbil Malaikati Warruh. Itu bacaan Nabi SAW selepas solat witir. Jangan lupa baca ni. Habis solat witir, tiap malam kena hafal doa ni. Yang tak ingat lagi, ni dalam kitab kita ada. Cari perisai Muslim, tok tepi kepala tidur, tok tepi sejadah kita tu. Habis solat witir, baca doa ni dulu 3 kali, kamu dia baru doa lain. Adapun dalam sujud dengan rokok, ingat ni, dalam sujud dan rokok Nabi baca doa ni. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Dalam rokok baca, dalam sujud baca. Selepas kita baca 3 kali lah. Subhana Rabbiyal Azim dulu, baru baca ni. Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Hadis ni dalam Muslim. Alhamdulillah. Mana kita sentiasa puji Allah,
sentiasa sucikan Allah, bersihkan Allah dari sebarang sifat-sifat kekurangan ataupun tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat oleh puak-puak kafir. Alhamdulillah para jemaah, kita dah keluar dah bacaan-bacaan sujud, rokok, bacaan witir, selalu kita sebar kepada para jemaah ni melalui poster-poster yang ada di Facebook ni. Ya, baik. Sifat yang ketiga diperkenalkan, Assalam, yang melimpahkan keamanan. Assalam ay al-muttasifu bis salamati at-tammah, yang bersifat dengan kesejahteraan secara umum daripada segala barang penyakit, segala benda yang tak baik dalam pada zatnya, sifatnya dan af'al Allah Ta'ala. Assalam, maknanya assalam dengan makna yang selamat sejahtera daripada sebarang kekurangan ataupun keaiban. Itu makna assalam. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas salat, ingat hadis Thauban, hadis sahih dikeluarkan Muslim, kata Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Bila Nabi sudah salam salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia mula dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allah antas salam, engkau assalam, minka daripada mula assalam, segala keselamatan dan kesejahteraan itu duduk di bawah kuasa Allah Ta'ala. Jadi kita baca doa ni, jangan tukar format yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir yang maksud selepas salat, itulah yang kita amalkan. Kalau tidak celaru, pergi masjid ni tu imam baca ni, pergi surau ni tu buat, pergi kepada hak Nabi, hak sahabat ni, satukan dia. Itu yang ini apa ni yang kita duk semangat ni, usaha kitanya. Ada kad kuning yang kita keluar ni, ni kad zikir ni, ataupun dalam buku zikir ni ada ni, tak ada masalah, ambil yang mana-mana. Yang pentingnya kita nak hafal doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya assalam, al-Quddus assalam. Jadi assalam makna Allah Ta'ala yang sejahtera, selamat daripada sebarang kekurangan. Baik, sifat yang seterusnya al-mu'min. Al-mu'min yang maha melimpahkan keamanan. Al-mu'min bukan makna Tuhan beriman lah. Tulis al-mu'min dengan makna wahibul amni. Wahibul amni, Allah yang memberi keamanan kepada kita. Kita sedar tidur, boleh bangun, boleh berzikir, boleh pergi masjid, aman, tak ada takut. Itu fala ya'manu illa man amanahu Allah. Tidak akan dapat keamanan kecuali orang yang Allah Ta'ala beri keamanan. Yang yasduqu, Allah Ta'ala yang telah membenarkan rasul-rasulnya dengan mukjizat-mukjizat, dan Allah Ta'ala beri keamanan kepada orang mukmin dengan pahala-pahala yang dijanjikan. Dan Allah Ta'ala juga telah memberi amaran kepada orang kafir, kalau kamu nak aman, nak selamat, beriman. Ada tidak, cari pasal. Ni. Jadi kata di para ulama, Az-Zajjaji dia kata al-mu'min, maksud mu'min fi sifatillah azza wa jalla ay an yakuna minal aman. Makna Allah Ta'ala terberi keamanan, pemberi keamanan Allah. Yu'minu ibadahul mu'minin, Allah Ta'ala beri keamanan kepada hamba dia yang beriman, mereka tidak kena azab. Kalau diuji atas dunia, di akhirat selamat. Itu maksud al-mu'min. Ataupun an yakunal mu'minu minal iman wa huwa tasdiq. Mukmin maknanya Allah Ta'ala yang benar. Semua janji dia benar, tidak ada yang bohong, tidak ada yang tidak ditunaikan.
Yang tak ditunaikan itu janji orang munafik. Auzubillah. Itu makna al-mu'min. Menarik pelajar-pelajar. InsyaAllah satu masa nanti anak akan baca kitab Asmaul Husna. Nama-nama Allah Ta'ala yang maha. Baca dah dulu sekali. Tengok dalam YouTube sudah ada. Kita dah khatam di masjid kita ni. Beriman kepada Allah. 2-3 kali dah baca. Tapi yang detail insyaAllah kita akan baca. Sifat yang keempat, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Yang kelima, Al-Muhaimin. Yang kelima, Al-Muhaimin. Apa makna Muhaimin? Yang maha pengawal serta pengawas. Al-Muhaimin maknanya yang maha asyahid. Allah Ta'ala yang menyaksikan. Al-Hafiz yang menjaga. Ar-Raqib yang mengawal makhluk-makhluk dia. Al-Qaimu alaihim bi'amalihim wa arzaqihim wa ajalihim. Allah Ta'ala yang menyusun atur segala perbuatan orang mukmin, rezeki dia, ajar dia sudah ada. Maknanya Muhaimin ini makna pengawas. Yang mengawal perjalanan hidup makhluk ni. Kemudian yang keenam, Al-Aziz. Yang maha berkuasa. Al-Aziz yang maha berkuasa. Yani al-muttasifu bil-izzati tammah. Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan yang sempurna, yang kuat. Al-Aziz dengan mana yang maha berkuasa. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat yang berkuasa, yang sempurna. Alladhi qad azuma qadruhu. Yang sempurna dia punya kuasa dia. Tak ada siapa boleh sekat. Bila Allah Ta'ala nak, tak ada siapa boleh sekat. Itu dia panggil Al-Aziz. Yang ketujuh, Al-Jabbar. Itu juga Al-Jabbar. Yang maha kuat. Al-Jabbar yang maha kuat. Ai Al-Azimul Qahir. Yang dia boleh jaga semua makhluk-makhluk dia ni. Itu makna Jabbar yang kuat. Jangan cuba nak lawan. Lawan binasa. Yang ke-8, Al-Mutakabbir. Yang melengkapi segala kebesarannya. Ai al-mutta'izu ala jami'i khalqihi, yang agung, yang besar di atas semua makhluk, yang maha tinggi. Jadi jangan siapa cuba nak lawan kuasa Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Al-izzu izari. Kemuliaan itu pakaian. Izar itu mana hak bawah, kain. Wal kibriya'u ridai. Kibriya'u ridai, maknanya kesombongan itu ini, ridak ni kain di atas. Pakaian aku. Faman za'ani fi syai'in minhuma azabtu. Siapa dia nak tarik kain aku akan azab. Maknanya siapa dia nak jadi sombong, nak takabur, orang tu kena azab. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, itu bagi Allah saja orang yang boleh guna, orang lain tak boleh. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu wa sahahahu An-Nawawi. Hadis ni. Baiklah. Tadi kita dah bacakan doa dalam sujud dalam rukuk Nabi tadi. Subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Subhanallah. Baik. Akhir ayat Tuhan kata apa? Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Ay tanazzahallahu an kulli naqsin wa aibin wa su'. Allah Ta'ala tu maha suci daripada segala kekurangan, segala keaiban, segala benda yang tak baik. Daripada sekutu-sekutu yang didakwa, tidak ada.
Itu Allah Ta'ala. Baiklah, kita pergi kepada sifat yang seterusnya. Ayat yang 24 yang terakhir. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan sekalian makhluk. Tengok. Berapa tadi? 7, 8, 9. Al-Khaliq. Maknanya Allah SWT yang alladhi tafarrada bi taqdiri wa insya'i jami'il makhluqat. Al-Khaliq maknanya pencipta segala makhluk ala ghairi mithalin sabaqa, tak apa contoh. Tuhan buat tak ada contoh, bukan tiru mana-mana. Tak ada tiru. Tuhan buat ni ciptaan dia. Yang ke-10, Al-Bari'u. Al-Bari'u yang mengadakan dari tiada kepada ada. Al-Bari'u ay allazi ahya wa aujada. Allah yang menghidupkan, mengadakan daripada tidak ada kepada wujudnya makhluk ni. Ala muqtada ma khalaqa wa qaddar, mengikut ketetapan Allah Ta'ala telah takdirkan. Allah takdir kita lahir pada hari ni. Mak ayah kita dulu. Allahu Akbar. Yang ke-11, Al-Musawwir, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut yang dikendakinya. Musawwir. Jadi Allah Ta'ala bentuk rupa kita ni, sifat kitanya, tinggi rendah, warna kita gelap ke cerah, comel ke huduh, jadi ke tak jadi. Ada setengah orang ni kurang menjadi. Ada orang tak ada kaki. Ni sehari dua ni viral si apa ni Miftah Ghanim Al-Miftah di Qatar tu. Allah Taala bunyi dia tak ada kaki. Tak ada. Dia jalan dengan tangan dia main dengan tangan. Tapi jadi boleh je dia hidup. Orang tanya dia, kenapa mu tak pakai kaki palsu? Boleh tak buat kaki palsu macam robot? Boleh je, tapi dia kata dia tak nak. Dia suka jalan dengan tangan. Tuhan, Allah Ta'ala buat dia. Jadi supaya kita tengok. Bukan Tuhan nak zalim dia, tapi musawwir. Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa aku. Tak ada tangan, tak ada kaki, boleh jalan dengan tangan. Boleh. Orang tak ada tangan ada tak? Pernah tengok tak ada tangan? Dia guna kaki pula. Makan dengan kaki, ambil air semaya dengan kaki. Boleh pula. Hak tak ada tangan, tak ada kaki, ada ke tak ada? Pernah kau awak tengok orang tak ada tangan, tak ada kaki? Jumpa tak? Di Mekah tu mati dah rasanya. Nama dia Mak Timun. Orang Melayu panggil Mak Timun. Mak Timun ni dia macam buah mentimun, macam buah timun, orang panggil timun. Orang Kelantan kata timun batal, mentimun. Kosong gitu ya. Anda tengok dia, orang bawa dia dalam baldi. Dia letak dalam baldi, pembantu dia ni bawa dia pergi Masjid Haram, tawaf. Tapi dia ingatlah, di tengkok dia ni disangkut beg. Dalam beg tu kat duit, tersekira, tertekan duit. Tengok duk tawaf tu orang holo duit. Tengok, masya-Allah. Dia tak ada tangan, tak ada kaki. Tapi dikatakan dia ada isteri. Yang main. Tangan tak ada, kaki tak ada, bini ada. Awal ni ada belakang, bini tak ada pula. Anda kata. Maha kaya Tuhan musawwir. Allah Ta'ala nak tunjuk, bukan semua orang ada tangan kaki ya baru-baru hidup. Hak tak ada tangan, tak ada kaki pun hidup juga. Hak yang tak ada tangan, ada kaki, hidup juga. Yang ada tangan, tak ada kaki pun hidup juga. Kita kata subhanallah. Tapi orang tak ada kepala, tak ada. Hak tak ada kepalanya ni, yang tengah mengaji Quran ni, tak ada kepala ramai. Cuba tengok. Tak ada kepala tak ada. Moga main khusyuk belakang ke bawah tu. Tengok ni kata hak tak ada kepala sini. Ada orang buat gurau, dia kata ramai orang tak ada kepala waktu ada kuliah, waktu khutbah Jumaat, ramai orang hilang kepala, main bokok.
Subhanallah, itu dipanggil al-musawwir. Allah Ta'ala yang bentuk rupa kita ni mengikut dia nak. Bukan mengikut kita nak. Oh, kalau ikut kita nak tak, payah siap. Kalau kita ni dibuat oleh mak dengan ayah, ikut hak dia nak, cepat ke tak siap? Tak cukup 9 bulan rasa. Mak dia nak tinggi. Ayah dia kata jangan tinggi, payah beli saiz baju, beli hak rendah sikit. Ayah kata, ikut aku lah comel sikit. Mak kata, tak, supaya dia. Oh, duk bala hak ni tak cukup 9 bulan. Kena kandung lebih lagi sebab tak siap. Belum siap dia punya pencipta. Apa ni, design tak siap lagi, tak boleh buat. Macam kita nak buat rumah, kata tak siap design, tak boleh buat. Allah Ta'ala kata, tak salah, suruh aku biar aku buat. Comel kau duduk, tinggi kau rendah, ada kaki kau tak ada kaki, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Yakhtaruha subhana, Allah Ta'ala yang pilih. Ada orang ni gini rupa, ada orang ni tadi. Tapi setiap orang tu ada je kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Kita jangan pelik, orang tak ada tangan, kelebihan dia di kaki, orang tak ada kaki, kelebihan dia di tangan. Orang ada dua-dua, ada yang kurang pula di lain. Subhanallah. Maka Allah kata, lahul asma'ul husna. Baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Allah Ta'ala berapa nama ada? Dalam hadis Nabi SAW, hadis Abi Hurairah, Nabi kata apa? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Allah Ta'ala tu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa dia hitung, faham, beramal dengan muqtada, dengan isi kandungan nama-nama ini, orang yang masuk syurga. Bukan setakat boleh sebut saja. Ana bergurau lah. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Ana kata kalau lah setakat orang boleh sebut saja, syurga dah. Hak masuk syurga dulu siapa dia? Siapa? CD dengan MP3 lah. CD ni masuk dalam kereta, tengah panas ceceng kata orang. Orang Kelantan kata ceceng ni panas terik. Masuk dalam kereta, wallahul lazi la ilaha illallah. Manusia ni baca 3 baris, lepas tu tak tahu mana. Lalu dia tak pakai CD, dia panggil MP3. Cocok MP3 bunyi. Ialah yang muqtada, man ahsaha, ai siapa dia hitung nama Allah Ta'ala ini, dia faham dan dia amal dengan isi kandungan maksudnya, baru itulah orang yang masuk syurga. Mana kalau kita hafal tu tahap pertama lah. Baik pada tak hafal, kita hari ni kalau nenek tu ayah dengan cucu dipasti, baik cucu ingat, tu ayah tak ingat. Ada pun yang riwayat yang 99 dalam hadis panjang itu riwayat Tirmizi. Yang ni dalam Bukhari dia tak sebut. Cuma bagi kita ulama ahli sunnah mengatakan nama Allah Ta'ala tidak terhad kepada 99 saja, lebih daripada itu, sebagaimana dalam doa Nabi SAW, awis ta'starta bihi fi ilmil ghaib. Maknanya ada nama yang muajar kepada hamba-Mu ataupun nama yang kau simpan di sini. Mana lebih daripada 99. Tapi hak tahu 99. Hak kena tahu dia. Baiklah. Itu ayat yang terakhir, penutup ayat. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Kita dah bincang di awal surah tu, sabbahalillah. Bertasbih. Tasbih ni ada 2 dimensi. Tasbih kauni. Tasbih kauni ni semua makhluk bertasbih, termasuk orang kafir. Adapun tasbih syar'i, maka ini untuk orang beriman saja. Orang kafir dia tak akan tasbih kepada Allah Ta'ala. Dia kutuk Tuhan ada, tasbih tak ada. Wa huwal azizul hakim, dialah yang tidak ada tolak bandingnya, yang maha berkuasa. Al-Hakim, yang lagi amat bijaksana. Tak ada siapa boleh lawan Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, tamaklah perbincangan kita. Tamaklah surah apa? Suratul Hasyri. Sekarang kita berpindah kepada Al-Fawaid. Beberapa faedah yang sangat ringkas yang kita nak bincangkan. Yang pertama,
ayat yang kita baca ni. Ayat yang kita baca ni lah. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Iaitu ayat ini annahu subhanahu yastadillu bi asma'ihi wa sifatihi. Allah Ta'ala perkenalkan diri dia dengan nama-nama, dengan sifat. Menunjukkan kepada keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla dan menunjukkan terbatalnya segala syirik dan sekutu-sekutu yang dilemparkan kepada Allah. Tak ada sekutu. Jadi kita naknya tanda pelajar ayat ini menunjukkan nama Allah. Nama Allah Ta'ala. Tadi anda dah sebut di awal, kita nak kenal Allah Ta'ala melalui berapa cara? 3 cara. Mesti kita kena kenal Allah melalui nama-nama dia. Satu. Mesti kita kenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Sifat Allah ada berapa? Banyak, tidak terhingga. Semua yang Allah Ta'ala sifatkan diri dia dalam Quran, semua yang disifatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala dalam hadis, maka kita isbatkan sifat Allah Ta'ala itu mengikut apa yang Allah kata dan mengikut apa yang disebut oleh Nabi dan yang telah ditafsirkan oleh para ulama salafus salih. Tak boleh kita sifat sendiri, tak boleh. Kita tak boleh juga kita nafikan sifat yang Allah Ta'ala, yang Nabi sebut, tak boleh. Ataupun kita ta'til, sebut tapi tak tahu apa. La. Ini kita kena faham, kena jelas sifat Allah Ta'ala. Jadi dua cara kita kenal Allah, nama, sifat. Yang ketiga melalui makhluk-makhluk yang Allah terus minta supaya kita perhatikan semua perjalanan makhluk ini. Yang kedua, tulis faedah yang kedua. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Kalau kita tengok kepada terjemahan, tengok terjemahan dekat-dekat itu. Allah al-khaliq. Al-khaliq mana yang menciptakan. Al-bari yang mengadakan. Supaya cipta mengada tu. Al-musawwir yang membentuk rupa. Kalau tengok cara zahir macam tikrar, macam hak sama ulang. Lah, lain. Laisa bitikrar, bukan berulang. Bal hiya ma'anin mutaghayyirah. Makna berbeza tapi ada qadrun mushtarak. Maknanya ada qadar yang sama dalam makna itu. Wa bayan annal ijad, mengadakan, al-khaliq yang menciptakan, mari daripada tak ada. Tengok patah dia kata Allah Ta'ala yang menciptakan sekalian makhluk. Allah Ta'ala cipta makhluk ini daripada yang tidak ada. Dia buat. Kemudian al-bari'u yang mengadakan daripada tidak ada. Mana Allah Ta'ala cipta bahan-bahan dia. Manusia ni Adam mari daripada tanah, kita mari daripada air mani. Itu khaliq. Maknanya ta'allaqu bil maddati. Kemudian Allah Ta'ala wujudkan kita. Daripada tak ada, dikandung oleh mak, 9 bulan kuat. Itu dia panggil al-bari, yang memunculkan kita ini. Yang ketiga, al-musawwir, yang mereka bentuk kita. Comel, huduh, tinggi, rendah, putih, hitam. Maka di sini dia kata tiga-tiga tu ada perbezaan tapi macam ada kaitan. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, berbeza. Jadi kita tak boleh kata Al-Musawwir, Al-Bari, tak juga. Sebab Musawwir tu yang bentuk rupa. Bentuk rupa. Al-Bari yang menzahirkan daripada tak ada kepada ada. Al-Khaliq yang menciptakan semua itu, bahan-bahan dia mari daripada air mani, mari daripada tanah, mari daripada apa saja pun, itu daripada Al-Khaliq. Kalau kita kaji secara detail nama-nama ni, insya-Allah satu hari kita baca biar detail, biar puas hati kata orang, biar kita kenal sungguh Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitsli syai, kita nak banding tak boleh. Nak banding tak boleh.
Tapi untuk mendekatkan takribul ma'ani, bolehlah kita kata. Musawwir macam arkitek yang buat desain. Kemudian yang buat bangunan tu al-bari, tukang. Tapi yang mencipta semua sekali itu bahan-bahan dia, semi, kayu. Laisa kamitsli syai', tak nak banding dengan Allah, tapi nak supaya kita nampak al-khaliqu, al-bari'u, al-musawwir. Allahu akbar. Barulah kita kenal Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Itu secara ringkaslah. Yang ketiga, lahul asmaul husna. Semua nama-nama Allah Ta'ala itu indah belaka, comel belaka, molek belaka, lawa belaka. Laisa fiha naqsun, tidak ada sebarang kekurangan. Sebab itulah annahu subhanahu wasafaha bismi tafdil. Allah Ta'ala, kita tak boleh namakan Allah kecuali dengan Allah Ta'ala sendiri namakan. Kita tak boleh nak sifatkan Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala sifatkan dirinya, zatnya, ataupun disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Ahlus Sunnah ni dia kata, tulis kaedah Ahlus Sunnah, sifat-sifat Allah Ta'ala isbat, kita menetapkan bila tasbih, dengan tidak ada menyama dengan makhluk, wala ta'til, dan kita tidak kosongkan dia daripada makna dia. Dia panggil la tasbih wala ta'til. Tak boleh. Kalau kita kata Allah Ta'ala ni macam makhluk, itu dipanggil tasbih, musyabbihah. Tak boleh. Ataupun Tuhan tak ada sifat, dipanggil itu ta'til. La tasbih wala ta'til. Itu dia panggil kaedah yang digunakan oleh Ahlus Sunnah untuk sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Isbat, kita kena tetapkan. Sebab Allah Ta'ala yang tetap. Jadi nama-nama Allah Ta'ala ini tak boleh kita reka sendiri, sebab dia mari daripada Allah Ta'ala. La tasbih wala ta'til. Satu lagi, wala tamsil. Tak boleh buat misal, bandingan dengan makhluk. Tak ada. Ingat tak? Tiga dia kata. La tasbih wala tamsil wala ta'til wala tamsil. Ini tiga kaedah. Tak boleh menyamakan, tak boleh kosongkan, dan tak boleh juga kita buat tamsil, contoh. Tuhan ni macam ni lah. Tak boleh buat. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang keempat. Dia panggil lahul asmaul husna. Nama-nama Allah Ta'ala, an asma Allah Ta'ala mustaqqatun. Jadi mengandungi banyak makna. Mengandungi makna dan sifat-sifat yang tersendiri. Ada kalanya dia nama dan dia juga sifat. Mana dia nama Allah tapi dia jadi sifat Allah Ta'ala. Ada yang sifat tapi tak lagi ke nama. Ada juga. Jadi kita kena detailkanlah perkara ini dalam perbincangan yang sedetailnya lah, insya-Allah. Maka sebab itulah nama Allah Ta'ala dia panggil nama Asmaul Husna. Kalau sifat Allah Ta'ala dia kata As-Sifatul Ula. Asma Al-Husna, nama yang indah. Kalau sifat, tulis As-Sifatu Al-Ula. Sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung. Mana ada yang ada nama mengandungi sifat. Ada nama tak boleh, tidak digunakan. Baiklah, yang terakhir, lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Jadi semua nama-nama Allah Ta'ala ni khas untuk Allah saja, dan ada juga nama dia panggil digunakan pada makhluk. Macam Allah Ta'ala sebut sifat Nabi Raufur Rahim, Azizun alaihi ma'anittum bil mu'minina Raufur Rahim. Jadi Allah Ta'ala juga sifat dengan Rauf Rahim. Jadi ada yang sifat sedemikian boleh digunakan kepada makhluk-makhluk dia dengan cara yang sendirilah. Tapi ada nama Allah Ta'ala sifat tak boleh guna. Macam Allah, kalimah Allah tak boleh guna. Kalau nak guna juga kena tulis Abdullah baru boleh. Baiklah para jemaah sekalian, itulah secara ringkasnya perbincangan kita tentang nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah.
InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita. Tamatlah tafsir surah Al-Hasyri pada pagi ini 12 hari bulan 12 2022. InsyaAllah kita akan sambung tafsir surah Al-Mumtahanah. Tafsir surah Mumtahanah saya tak tahu masuk ayat atau tidak, kita kena baca dulu lah. Tapi muqaddimah dia pasti dah. Muqaddimah intisari surah tu pasti. Kalau ada isu panjang, kita tak masuk surah, tak masuk ayat. Kalau muqaddimah pendek, baru kita ambil ayat. Wallahu a'lam, tunggu dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami telah khatam tafsir suratul Hasyri yang banyak memberi pengajaran dan iktibar kepada kami, dan juga kami juga telah mempelajari beberapa nama-nama-Mu yang maha indah dan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi. Ya Allah, mantapkanlah kepahaman kami, mantapkanlah iman kami dengan kami memahami, beriman dan beramal dengan nama-nama Allah Ta'ala, nama-nama-Mu yang maha indah dan juga dengan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi, ya Rabbal Alamin. Serta berilah kekuatan kepada kami untuk terus meneruskan pengajian, dan berikanlah kepahaman, berikanlah kekuatan untuk beramal dengan apa yang kita pelajari, dan bukalah hati kami untuk memahami kitab-Mu, ya Rabbal Alamin, serta berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.